بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ketiga daripada bab zakat. Wa an Muaz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'athahu ila al-Yaman fa'amarahu an ya'khudha من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله أو عدله معافريا رواه الخمسة واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. Daripada Muaz ibn Jabal radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu mengutusnya, itu Muaz ibn Jabal. Kita tahu bahawa Muaz bin Jabal ni diutus Nabi ke Yaman. Fa'amarahu an ya'khudha, Nabi memerintahkan Muaz bin Jabal untuk mengutip min kulli 30 baqaratan, daripada setiap 30 ekor lembu, tabi'an atau tabi'atan. Tabi'an atau tabi'atan. Tabi'an huwa alladhi atamma al-hawl al-awwal wa dakhala fi al-thani. Maksud tabi'an adalah lembu yang, atau anak lembu yang cukup umurnya setahun masuk tahun yang kedua. Tabi'ah untha, tabi'ah tu yang betina. Summiya tabi'an, kenapa dia namakan tabi'an? Li'annahu la yadhala yattabi' ummah. Tabi' tu maksudnya mengikut, kan? Ittiba', mengikut. So kenapa anak lembu ni dipanggil umur setahun nak masuk 2 tahun tabi'ah ataupun tabi'an atau tabi'atan? Kerana masih mengikut mak dia. Kerana masih mengikut mak dia, iaitu anak lembu yang berusia setahun nak masuk dah masuk umur 2 tahun. So itu pada setiap berapa? Salasin, bagi setiap 30 ekor lembu. Kita dah lalu adalah zakat ibil, zakat unta. Unta cukup 5, zakat dah. Kambing 40, lembu 30, baqaratan tabi'an atau tabi'atan, dah cukup 30 ekor lembu, maka zakatnya anak lembu yang berumur telah cukup setahun masuk tahun yang kedua. Wa min kulli 40 musinnah, musinnah, bagi setiap 40 ekor pula musinnah, iaitu yang cukup umur 2 tahun masuk umur yang ketiga, masuk tahun yang ketiga. Musinnah, lembu yang cukup 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Wa min kulli halimin dinar, dan bagi setiap yang baligh itu dinaran, 1 dinar.
au adalahu ma'afiriyan, ataupun nilai yang seumpama dengan ma'afiri. Ma'afiri itu suatu kabilah kat Yaman, ataupun ma'afiri itu merujuk kepada pakaian, kain kat Yaman. Hak yang akhir itu bukan zakat binatang. Wa min kulli halimin, bagi setiap yang balik itu apa? Bukan lembu balik. Bagi setiap yang balik ini masuk dalam bab jizyah. Bagi bab jizyah. Kerana Muaz dihantar oleh Nabi ke Yaman. Muaz dihantar oleh Nabi ke Yaman. Bila dekat Yaman, so kutip daripada setiap cukai lah, jizyah ni cukai, bagi setiap orang-orang kafir yang telah balik 1 dinar. 1 dinar. Rawahul khamsah wal lafdhu li Ahmad wa hassanahu at-Tirmidzi wa asyara ila ikhtilafi fi waslih. Maka dalam hadis ini tentang lembu, maka wajib zakat lembu tu 30 ekor. 30 ekor, seekor anak lembu yang dah cukup setahun masuk tahun yang kedua. Wattabi'u dhu al-hawli dhakaran kana am untha. Jadi boleh bawa keluar lembu betina ataupun lembu jantan. Fa idza balagat 40, bila dah cukup 40, fa fiha musinnah wa hiya dhatul hawlain. وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر. Dalam hadis Muaz yang lain, Nabi SAW lama wajhahu ila al-Yaman, ketika mana wajhahu ila al-Yaman, ketika mana ke Yaman, menuju ke Yaman, amarahu, memerintahkan Muaz untuk mengambil daripada lembu zakat setiap 30 dan 40 kita sebutkan tadi. Berkata Al-Imam Ibn Abdul Bar, la khilafa baina al-ulama anna sunnata fi zakatil baqar. Tidak ada khilaf di kalangan ulama bahawasanya zakat bagi lembu itu ala ma fi hadis Muaz, sebagaimana dalam hadis Muaz, wa annahu nisabul mujma'u alaih, dan nisab itu adalah yang mujma'un alaih. Tak ada ulama khilaf dalam masalah ni. Dalam hadis yang ke-493, iaitu hadis yang sebelum, hadis Anas, anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu kataba lahu hadhihi faridatu sadaqati allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi muslimin والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. Dalam hadis 493 itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut tentang zakat unta dan kambing saja. Sebut zakat unta dengan kambing saja. Dia tak sebut zakat lembu. Maka dalam hadis 493 itu, katabahu an-nabiyyu walakin lam yukhrijahu ila al-ummal hatta tuwfiya. Nabi telah pun menulis tentang zakat lembu, tetapi tidak diberitahu ataupun tidak dikeluarkan kepada pekerja sehinggalah Nabi wafat. Falamma, ketika mana Abu Bakar menjadi khalifah, akhrajahu makhtuman bi khatmin Nabi. Abu Bakar mengeluarkan satu surat dengan cap Nabi, iaitu Muhammad Rasulullah, cap Nabi. ولما وجهه أبو بكر أنس بن مالك عاملا على صدقات البحرين أعطاه هذا الكتاب الذي بين فيه رسول الله فروض الصدقة التي فرضت على المسلمين.
Maka sebelum tu kenapa tak disebut lembu? Para ulama sebut tentang masalah ni di waktu di Mekah dan Madinah tu lembu tak ada, ataupun tak ada orang bela lembu dan sebagainya. Yang ada unta dengan kambing. Bila ke Yaman, maka orang Yaman bela lembu. Maka baru keluar hadis tentang hak yang lembu ni tadi. Bagaimana zakat? Adakah di sana ada zakat jamus kerbau? Maka kata kerbau tak ada disebut dalam hadis. Tapi kata para ulama, na'am fil jamus, bagi kerbau ni zakat dia seperti lembu. Kerana jamus itu min sinfil baqar. Kerana kerbau sejenis lembu. Kerbau sejenis lembu. Boleh tak korban guna jamus kerbau? Boleh lah. Sebab dia min sinfil jamus, min sinfil baqar. Kerana dia adik-beradik lembu. Sejenis dengan lembu. So boleh untuk korban kerbau. Kerana dalam al-lisan, lisan ni lisanul Arab, kamus lisanul Arab, kamus bukan kamus takat besar ni je, kamus lisanul Arab tu besar tu, lisanul Arab. So dalam lisanul Arab menyatakan al-jamus naw'un minal baqar. Jamus kerbau itu sejenis daripada lembu. Wa jaa fil majmu' al-fatawa, disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, wal jawamis bi banzilatil baqar. Dan kerbau-kerbau itu adalah pada kedudukan lembu. Sebagaimana yang disebutkan Ibnul Munzir fihi al-ijma'. Ibnul Munzir menyatakan ijma'. Bertanya kepada Syekh Al-Albani rahimahullah, hal fil jamus zakat? Adakah bagi kerbau itu zakat? Kata Syekh Al-Albani, na'am fil jamus zakat. Bagi kerbau ada zakatnya, li'annahu naw'un min anwa'il baqar. Kerana kerbau itu adalah sejenis daripada jenis lembu. Okey, berikutnya 495, hadis yang keempat. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim, rawahu Ahmad, wa li Abi Dawud la tu'khadhu sadaqatuhum illa fi dawrihim. Daripada Amr ibn Shu'aib, daripada bapanya, daripada tuknya, radhiyallahu anhum ajma'in, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tu'khadhu sadaqatul muslimin ala miyahihim, diambil sedekah orang Islam itu daripada tempat-tempat miyahihim. Miyahihim daripada tempat-tempat sumber air mereka. Rawahu Ahmad. Wali Abi Dawud, dalam riwayat Sunan Abi Dawud, la tu'khadhu sadaqatuhum, jangan mengambil sedekah mereka itu illa fi dawrihim, melainkan di rumah mereka, ataupun melainkan di kampung halaman mereka. Al-hadisu hasan, hadis hasan. Dalam hadis ni fihi anna zakata la tajib fil mali illa fi sanati marratan wahidah,
wa wujubuha ala tamami haulihi inda malikihi. Zakat ini wajib diambil daripada harta orang ni, atau harta orang Islam ni, illa fi sanati marratan wahidah. Pada satu tahun diambil hanya sekali saja zakat. Mana ada zakat dua kali setahun, kerana haul setahun. Al-badiyatu ayyam syita wa ayyam rabi' muntashirah fil bar wal khala wa yattabi'una mawaqi' al-matar wa makan al-hayah wal ghasab lira'i mawashihim. واجتمعوا فيسهل أخذ الزكاة منهم فمن باب الرفق بعمال الزكاة ومن باب التقصي في تحصيل الزكاة من كل مسلم أمر صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ منهم الزكاة على مياههم ومواردهم. Kenapa perlu ambil zakat di tempat-tempat mereka? Untuk memudahkan orang Islam lah. Untuk memudahkan orang-orang Islam. Sebab itu Nabi perintahkan amil pergi kutip zakat. Nabi perintahkan amil pergi kutip zakat. Dan mungkin itu hikmahnya, amil itu adalah salah satu daripada asnaf zakat. Amil ada satu bahagian daripada asnaf. Zaman dulu, lembu, kerbau semua ni ambil daripada kandang dia lah. So kalau sekiranya dia punya pejabat dekat Ipoh, dia nak pergi kutip zakat dekat orang Manjui, maka ambil zakat kena pergi masuk kampung Manjui lah, kutip. Kutiplah zakat-zakat tadi, berapa ekor lembu, tabi'ah ke, tabi'atan ke, kalau jamal unta ke, kambing ke, maka amil pergi kutip, bawa ke tempat Baitul Mal lah, untuk memudahkan orang Islam. Untuk memudahkan orang Islam. Zaman sekarang, amil duduk goyang kaki saja. Oleh kerana zaman sekarang ni orang tak keluar daripada makanan asasi, orang keluar daripada duit. Zakat haiwan tak tahulah, zakat haiwan sekarang ni dia keluar melalui nilai ke apa ke benda kan, wallahu a'lam. Menyebabkan mungkin maka amil pun duduk satu tempat, dan orang nak bayar zakat kena pergi jumpa amil. Lagilah zaman moden sekarang ni, klik saja bayar zakat. Bila bayar zakat melalui online, tak adalah lah ini adalah zakat. Tak adalah salam dah. Boleh pula. Dulu kalau tak baca doa tu bid'ah kan, ni pokok Wahabi ni tak baca doa belum bayar zakat. Sekarang guna online. Bila guna online, Wahabi juga betul. Bismillah. فيه أن ولي أمر المسلمين هو الذي يبعث السعاة والجبات لقبض الزكاة، وأنه لا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال. وفيه dalam hadis ni kata dia, anna wali amril muslimin, iaitu orang yang ditugaskan oleh waliul amr, mereka menghantarkan pengutip zakat lah. Maksudnya kerajaan menghantar amil pengutip zakat ni liqabdi zakah, untuk mengutip zakat. Wa annahu la yukallifu sahibil mal, dan tidak dibebankan atas orang yang punya harta untuk yati bi sadaqatihi, untuk bawa sedekahnya ila baitul mal, ke baitul mal. So pekerja yang pergi kutip. Fihi ihya'u hadhihi asy-syi'iratil 'azimah allati hiya ahadu arkanil Islam
biba'thil ummali ilaiha wajibayatiha summa tafriqiha ala ashabiha min ahli zakat. Fihi, apa faedahnya? Fihi ihya'u hadhihi syairatul azimah. Antara hikmah daripada amil yang pergi kutip zakat adalah ihya, menghidupkan syiar yang agung ni. So bila amil yang pergi kutip zakat, so dia menghidupkan syiar kutip zakat ni. Itu tujuannya. Dan dia adalah salah satu arkanul Islam. Dengan mengutuskan ummal, dengan mengutuskan para pekerja ni, summa tafriqiha ala ashabiha min ahli zakat. Kemudian dia yang pergi membeda-bedakan, membahagi-bahagikan kepada orang yang memerlukan zakat. Dia pergi kutip, dia pula pergi ambil bagi ke orang miskin. Layaklah untuk dia dapat duit daripada harta zakat tu, kan? Sama nanti akan datang perbahasan, boleh tak zakat dikeluarkan luar daripada negeri itu? Akan datang. Jika sekiranya zakat dikeluarkan daripada negeri, dibawa ke negeri yang lain, maka perbelanjaan harta yang nak bawa ke negeri lain tu guna duit siapa? Guna duit zakat lah. Maksudnya, bawa harta benda zakat, bawa harta zakat-zakat ni yang nak dibahagikan kepada asnaf, maka duit minyaknya, duit ni semua adalah min masarif zakat. Semuanya diambil daripada zakat punya duit. Fihi dalilun ala jawazi naqli zakati min baladiha alladhi fihi al-mal ila baladin akhar, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biqabdiha wa lam ya'mur bitawzi'iha ala fuqara'il makan allati fihi al-amwal al-muzakka. Fihi dalilun, pada hadis ini ada dalil menunjukkan bahawasanya jawaz, keharusan memindahkan zakat, naqlu zakat min baladiha, daripada negerinya, alladhi fil mal, iaitu negeri yang dikutip zakat itu, ila baladin akhar, ke negeri lain, ke negeri lain. Lianna Nabi SAW, kerana Nabi SAW amara biqabdiha, Nabi suruh pergi kutip, walam ya'mur bitawzi'iha, dan Nabi tidak perintahkan untuk dibahagikan ala fuqara'il makan. Nabi tak perintahkan untuk dibahagikan kepada orang fakir dekat tempat itu, allati fihi amwal muzakka, yang mana harta zakat itu dikutip. Nabi tak perintahkan untuk bagi kat orang miskin manjoi. Kutip daripada orang manjoi, Nabi tak perintahkan untuk dibagi orang miskin manjoi. Nabi hanya kutip saja. Nabi suruh kutip je. So kutip. So bila kutip, bawa ke Baitul Mal. Hadis pertama daripada bab. Tengok. Patah balik. Hadis pertama. An Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha Mu'azan ila al-Yaman. Nabi utuskan Mu'az ke Yaman. Fa dzakara al-haditha, dan disebut hadis. Wa fihi, dan padanya, inna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan. Hadis tu panjanglah. Nabi suruh apabila kamu pergi Yaman, jumpa orang Yaman, pertama sekali yang kamu pergi dakwah kepadanya adalah la ilaha illallah. Kalau mereka terima, bagi tahu mereka kewajipan salat sehari semalam 5 kali. Kalau mereka terima, kata kat mereka ada kewajipan puasa. Kalau mereka terima, bagi tahu kat mereka kewajipan zakat. Wajib, itu Allah Ta'ala qad iftarada alaihim sadaqatan, Allah fardukan untuk sedekah fi amwalihim, pada harta benda mereka, tu'khadh min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya, orang kaya mereka, faturadda fi fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fuqara mereka. Muttafaqun alaih.
So, hadis ini menjadi dalil kepada pandangan fuqaha yang kata tak boleh keluar. Maka katanya al-aslu, asal zakat dikutip pada tempat itu dan dibahagikan kepada orang miskin di tempat itu. Berdasarkan hadis ni. Diambil itu apa nama tadi, tu'khadh min aghniyaihim, dikutip orang-orang kaya di kalangan mereka, dan faturadda, dan dipulangkan kepada fuqaraihim, orang fuqara mereka. Maka dengan dalil ini Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i mazhab Syafi'i berpendapat tidak boleh harta zakat keluar daripada negeri. So kalau kutip wilayah lah. Contoh, kalau kutip Malaysia, Malaysia lah. Hadis ni Muaz. Bila Muaz diutus ke Yaman, Nabi kata pergi kutip di kalangan orang kaya mereka. Orang kaya mana? Yaman lah. Balik kepada, bagi kepada fuqaraihim, fuqara Yaman. Ulama yang menyatakan boleh, harus menakalkan zakat luar daripada tempat dia kutip, melihat hadis ini tidak menyatakan mesti tempat tu. Apa pula dia faham? Maka Nabi kata tadi apa? Benda pertama sekali yang kamu seru kepada mereka ialah syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau mereka dah terima, maksud kalau mereka dah jadi Islam, bagi tahu kepada mereka ada kewajipan salat. Jika mereka dah faham, dah terima, bagi tahu mereka ada kewajipan harta yang mesti dikeluarkan, diambil daripada orang kaya Hem. Hem tu merujuk kat siapa? Maka yang tadi merujuk kepada Yaman. So dia kata tak boleh bawa keluar. Ulama kata tak, Hem itu merujuk kepada orang Islam. Merujuk kepada orang Islam. Maka diambil daripada orang kaya Islam dan dibagikan kepada fuqara orang Islam. Dia tak kata mesti negeri itu. Dia kata ni merujuk, Hem tu merujuk kepada orang Islam. Maka kalau ambil daripada orang Islam kat Malaysia, boleh tak diberi kepada orang Islam Jakarta? Boleh. Sebab keluar daripada orang Islam, balik kepada orang Islam. Dan hadis ni tak jelas. Bukan ada suatu pengehadan pembatas Yaman. Tapi boleh dah, Nabi cakap kat Muaz, kau pergi Yaman, kan? Nabi ada utuskan kepada Yaman. Maka Nabi katalah ayat yang disebutkan tadi. Maka tidak menunjukkan tidak bolehnya harta zakat itu dikeluar daripada negeri. Dia tak bagi tahu. Dia hanya bagi tahu ambil orang Islam, bagi ke orang Islam. Okey. Memanglah pada asalnya dah dikutip dekat Malaysia. Dah tentulah min babin aula. Dah tentulah yang aulanya orang miskin kawasan tu. Kan? Maka al-aslu, asalnya kita kutip duit ni dan kita bahagilah kepada orang miskin yang terdekat. Konsepnya yang dekat dulu. Kan? Samalah, ada family members. Ahli keluarga yang miskin itu lebih utama untuk kita bantu daripada orang jiran sebelah. Jiran sebelah lebih utama untuk dibantu daripada jiran dua lorong yang berikutnya. Maka al-aqrab fal-aqrab, yang dekat berikutnya. Maka kalau ambil zakat daripada Malaysia, mestilah yang utamanya adalah dibahagikan kepada orang miskin Malaysia. Itu semua makruf. Semua orang tahulah benda tu. Maka walaupun demikian, maka Asy-Syafi'iyah kata tak boleh. Al-Malikiyah dan sebagainya kata boleh, tak ada masalah. Tapi mereka meletakkan syarat. Dengan syarat kalau sekiranya dekat tempat itu dah tak ada orang miskin. Maka bila dah tak ada orang miskin dekat tempat tu,
maka bolehlah diambil harta itu dipindahkan ke negeri yang mana ada orang miskin yang memerlukan. Yang kedua, boleh kalau sekiranya ada aqarib, ada kaum kerabat. Kaum kerabat maksudnya kaum kerabat yang layak untuk diberi zakat dan diberi pertolongan lah. Contoh, kita ada sepupu sepapat kita dekat negeri Kedah. Kita duduk KL, tapi kita ada sepupu kita yang miskin duduk Manjui. Manjui juga dah. Sedap Manjui. Maka kita pun ambil zakat, kita bagilah kepada kaum kerabat kita yang perlukan tu. Boleh, tak ada masalah. Tapi maksudnya kerabat itu bukan bapa kita, bukan tok, bukan asal dan bukan furu'. Bukan tok, bukan bapa, bukan tok, dan bukan anak dan bukan cucu. Sebab ini tak boleh bayar zakat. Kita tak boleh keluar zakat ke anak kita. Kita tak boleh keluar zakat ke bapa kita. Itu kewajipan kita untuk bagi, bukan zakat. Tapi sepupu kita boleh untuk kita bagi zakat. So, 2. 3. Jika sekiranya ada keperluan maslahah. Maka maslahah macam-macam maslahah. Contoh maslahah, orang miskin di kawasan negeri sebelah sana lebih sangat-sangat memerlukan daripada orang dekat sini. Dan mereka berhadapan dengan nyawa mati. Maka itu lebih utama untuk dinakalkan, dipindahkan barang harta zakat untuk dibagi kepada negeri sebelah. Ataupun sekarang ni peperangan Palestin, Syria, mana-manalah yang ada bergolak ni. Maka tempat kita ni masih lagi banyak lagi harta ni. Maka kita ambil sebahagian daripada zakat kita bagi kepada Palestin contoh. Hal ni apa masalahnya? Bahkan itu lebih diperlukan. Maka itu yang disebut oleh mazhab Hanafi. So mazhab Hanafi, dan juga disokong oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Hatta ulama zaman kini, Bin Baz, Ibn Uthaymin, Syekh Al-Albani rahimahullah, semuanya berfatwa boleh untuk dipindahkan harta zakat ke negeri luar jika sekiranya maslahah ada. فيه وجوب مراعاة الرفق بالرعية وعدم تكليفهم بما يشق عليهم من أمور حتى فيما هو واجب عليهم أداؤه. Antara faedah hadis ni, fihi wujub muraat ar-rifq bir-ra'iyah, wajib untuk meraikan kelembutan ataupun toleransi dengan rakyat. Mana dia ambil? Iaitu amil zakat yang kena pergi kutip. Amil zakat pergi kutip. Wa adamu taklifihim, dan tidak membebankan, bima yashuqqu alaihim, membebankan orang yang nak keluar zakat, walau min al umuri hatta fima huwa wajibun alaihi adauhu, sehingga benda yang wajib mereka keluarkan pun kita kena ringankan orang. Benda wajib ni bukan benda sunat. Zakat wajib, depa tu wajib keluarkan. Walaupun mereka wajib keluarkan daripada harta mereka, tetap pemerintah Islam mesti rifq bir-ra'iyah, mesti bertoleransi dan mesti menjaga maslahat rakyat. Jangan menyusahkan. No, tunggu, kita akan hantar lori. Kita akan hantar lori berah untuk pergi bagi zakat, pertolongan kepada orang-orang miskin lah. So ini Islam aja. Ini dah orang miskin tu datang dari Sungai Siput. Dah lah miskin, nak naik bas pun entah ada duit ke tak ada ke. Sampai dekat pejabat zakat, alamak, tak cukup pula dokumentasi. Makcik, ni tak cukup ni. Bukan sekadar tak cukup, ada. Oh, kat pengenalan makcik ni naik photostat tapi tak ada cop pengesahan. Oh,
Bukan tak ada, dah salinan kat pengenalan ada, tapi tak ada cop pengesahan ketua kampung. Makcik balik dulu lah, naik besok datang balik, dapatkan cop ketua kampung dulu ya. Sopam tu. Ini contoh, tak berlaku. Contoh. No, ini Wahabi. Mudah kan urusan. Betul dah lah, kawan tu dah datang, nak balik pula nak duit lagi. Kita yang duduk goyang kaki. Masuk pukul 8 breakfast. Breakfast sampai 9.30. Balik pejabat 9.30. Jom minum saat. Minum lagi pukul 10. Aku lah tu. Lepas tu dah pukul 10 pula, dah makan tengah hari pula. Keluar pula. Atau bila nak duduk kat kaunter? Ini tak rifq. Ni tak betul buat kerja ni. Lepas tu dia marah tak keluar zakat. Billboard besar. Zakat, barang siapa tak bayar zakat neraka. Besar neraka. So mesti memudahkan dan meringankan, walaupun hak itu melibatkan kewajipan yang mereka sendiri kena buat. Maka disebutkan tadi ada khilaf di kalangan ulama tentang menakalkan, memindahkan zakat kepada luar negeri. Ini masih disebut tadi. Maka secara ringkas, Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah melarang daripada keluar ke negeri lain, iaitu Syafi'iyah wal Hanabilah. Berapa jarak yang nak dikira keluar tu? Berapa jarak nak dikira keluar? Iaitu jarak perjalanan yang mengqasarkan solat. Mazhab Syafi'i 2 marhalah lah. So maksudnya selagi belum sampai 2 marhalah, maksudnya dalam kawasan. Kalau dah lebih 2 marhalah, maka tak boleh bawa keluar. Ini pun masalah juga. Perak tu besar, Selangor ni besar, Johor lagi besar. Johor, aku kawan Johor, nak buat contoh tak tahu. Dalam satu negeri pun dah keluar 2 marhalah dah. Dalam satu negeri pun dah keluar 2 marhalah dah. Kalau ikut mazhab Syafi'i ini tak boleh. So kalau Perak daerah kinta lah, dia tak boleh nak pergi pada Perak Tengah ke, pada hulu Perak ke. Dah lebih 2 marhalah dah boleh mengqasarkan solat dah. Wa huwa indahum marhalatan, iaitu 2 marhalah. Au binahwi, atau seumpama 48 kilo. Iaitu dalilnya hadis yang kita sebut tadi lah, hadis Muaz tadi tu. Dia ambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan dibahagikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Wa zahaba al-malikiyatu ila man'i ila masafatil qasri fa aksar. Wa zahaba al-malikiyah ila man'i ila masafati al-qasr fa aksar illa liman huwa ahwaju ilaiha fi ghairi baladin mal. Al-Malikiyah menyatakan bahawasanya tak boleh, tapi kalau ada hajat boleh. Wa tattafiqul madhahibu thalatha ala jawazihi fima duna masafatil qasri. Maksudnya kurang daripada perjalanan yang boleh membolehkan qasar, itu tak ada masalah, semua boleh lah. Lianna ma kana kadhalika fa huwa fi hukmil hadir. Al-Hanafiyah menyatakan ila karahati naqli faqat. Hanafiyah kata makruh saja. Makruh kalau bawa keluar. Malam yakun fi naqliha maslahah, kalau sekiranya tidak ada keperluan. Kalau sekiranya tidak ada maslahah yang perlu untuk kita bawa duit zakat itu keluar daripada negeri. Maka kalau kita dekat Malaysia ni, maka diberitahulah kepada kita ni, kalau wilayah je lah kan. Kata, Ustaz, apa hukumnya keluarkan zakat dekat negeri Perak? Saya bekerja dekat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Apa hukumnya keluar zakat kat Perak?
haram. Haram. Tak boleh. Berdasarkan ialah dia ambil pandangan ni lah. Al-manu, larangan. Tapi macam kita sebut tadi lah, kalau nak ikut mazhab Syafi'i sekalipun, macam kita kata tadi, 2 marhalah. Kalau dah lebih 2 marhalah, mazhab Syafi'i tak bagilah. Maksudnya perjalanan yang kurang daripada 2 marhalah boleh. Perjalanan yang lebih daripada 2 marhalah tak boleh. Kita tanya Perak, dia kata haram. Tapi orang dalam negeri Selangor sendiri, macam kita sebutkan tadi, boleh jadi memang ada pun dah sampai 2 marhalah lebih dah. Itu macam mana? Apa hukum dia? Melainkan pandangan yang lebih tepat, yang lebih rajih adalah pandangan yang harus dengan kita sebut tadilah, jika sekiranya ada maslahah dan sekiranya ada keperluan yang mendesak, lagi-lagilah lebih boleh, jika ada keperluan. Tak ada keperluan, bayar kat sini sajalah. Bayar kat sini, itu tak ada keperluan lah. Tapi macam saya sebut tadi, kalau nak bayar zakat fitrah, contoh, dia kerja KL tapi dia balik kampung awal, fitrah nak kena bayar. Nak bayar kat mana? Saya nak kata online lah, sebab dia online kena online. Dia nak juga duit tu. Dia nak juga duit tu. Mesti masuk dekat KL. Tak tahulah apa sebab penyakit ni, tak tahu. Mungkin sebab mereka bersaing antara negeri-negeri. Itulah masalah dia. Dia bersaing, negeri kita ni besar. Kenapa kutipan kita lebih kecil daripada hak negeri kecil yang hujung sana tu? Negeri hak hujung sana tu dah lah kecil, dia punya zakat banyak, lebih daripada kita hak besar ni. Tak boleh. Haram lah. Itulah masalah dia. Hampa nak bergaduh, hampa punya pasal. Tapi macam kita sebutkan tadi, bila Nabi hantar ke Muaz ni ke Yaman, adakah Nabi menghadkan Yaman tu tang mana? Tak kan? Dia hantar Muaz ke Yaman. Yaman lah. Yaman tu besar mana? Besar daripada Perlis. Hadramautnya, Tarimnya, pola kita Sana'anya. Habis, kalau Yaman, yang Nabi kata Yaman, kalau nak faham hadis Yaman tadilah, hadis tak boleh bawa keluar zakat daripada negeri, bermakna yang kita faham daripada zakat dalam Yaman tu, Yaman keseluruhannya lah. Dah. Seluruh negara Yaman. So maksudnya diambil daripada negara orang kaya Yaman. Tak kira lah engkau kat Hadramaut ke, engkau dekat Sana'a ke, Yaman lah. Maka dikeluarkan kepada orang Yaman keseluruhannya lah. Kalau nak faham gitu, kena faham gitulah. So kalau Malaysia tak faham itu, satu Malaysia lah. So keluarkan, ambil daripada orang kaya Malaysia. Tak kira lah kau Selangor ke, kau Perak ke, kau Johor ke dan sebagainya. Namanya Malaya, Malaysia. Sabah Sarawak lain. Namanya apa nama Semenanjung ni, Malaysia lah. Malaysia. Maka tak ada salah tak? Tak ada salah lah. Kalau kita keluar kat Perlis ke, kita keluar kat Johor ke, kita keluar kat Pahang ke, kita keluar kat negeri Perak ke, Kelantan ke, sama Malaysia lah. Keluarkan kat Kelantan, Kelantan nak bagi kat mana-mana, suka dia lah. Oleh kerana negeri bawah sultan, itulah dia masalahnya. So pentadbiran agama ikut negeri, pentadbiran agama ikut negeri. Tak apalah, itu kita tak kisah, okey je, no problem. Tapi macam kita sebut tadi lah, tak payah korang ni, korang ni maksudnya orang yang beragama lah.
Kurang-kurang ni janganlah bergaduh. Yang penting kita nak orang keluar zakat. Whatever lah negeri mana kau nak bayar, bayarlah. Yang penting keluar zakat. Tak gitu. Marah-marah lah nak macam mana. Dalil pun tak menyokong dia orang. Antara dalil yang digunakan lagi, Nabi SAW menghantar orang yang mengutip zakat, fayatuna bisadaqat min al-atraf al-ba'ida ila al-Madinah haitsu tawazza'a ala fuqara'iha. Pada zaman Nabi, orang kutip jauh daripada Madinah bawa ke Madinah. Sebab Nabi kat Madinah tak? Nabi kat Madinah. Maka kutiplah orang Islam mana-mana yang ada sekitar, bagi dekat Madinah. So itu dalilnya. Boleh untuk harta zakat keluar daripada negeri. Wa jumhurul ulama hatta alladhina la yujizu naqlaha yaqulun law naqalaha ajza'at anhu wa addat alwajib. Haka dhalika al-imam al-muwaffaq fi kitabih al-mughni wallahu a'lam. Yang terakhir, wa jumhurul ulama, majority ulama, hatta sehingga yang tak mengharuskan keluar harta daripada negeri dia pun menyatakan lau naqalaha, walau kalau dia pergi transfer ke negeri lain, sah dan telah melaksanakan wajib. Sah dan telah melaksanakan kewajipan zakat. Sah melaksanakan kewajipan zakat, dan sah untuk dia bahagikan luar daripada tempat dia. Sah. Walau dia berpandangan tak boleh keluar, tapi dia kata sah. Dia kata sah zakatnya. Itu disebut oleh Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqatun. Rawahul Bukhari wa li Muslim. Laisa fil 'abdi sadaqatun illa sadaqatal fitri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimi, tidak ada kewajipan atas orang Islam, fi 'abdihi, terhadap hambanya, wala farasihi, terhadap kudanya, sadaqah. Tidak ada wajib atas orang Islam pada hambanya dan kudanya sedekah, zakat. Tak ada zakat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Laisa fil abdi sadaqatun, tidak ada pada hamba. Hamba tak ada zakat. Tak ada wajib atas hamba sedekah. Illa sadaqatal fitri, melainkan sedekah fitri, melainkan zakat fitri saja. So hamba, kalau kita ada hamba kita tu tak wajib zakat, dan yang wajib hanya zakat fitri saja. Maksudnya zakat fitrah. So fitrah tu bos dia keluarkan untuk dia zakat fitrah. Adapun dia tu sendiri tak ada wajib zakat. Dia tu sendiri tak ada wajib zakat. Wala farasihi, dan tak ada kudanya. Apa maksud kudanya kat sini? Hambanya dan kuda yang dia pakai lah, tunggangan dia, kereta dia. Kuda tu kereta, kenderaan. Tak ada zakat. Maka hadis ni menunjukkan zakat tidak wajib pada harta-harta yang digunakan. Harta yang digunakan ataupun harta yang kita pakai untuk bekerja. Sebab itu zakat lembu hanya pada lembu yang kita bela, yang bukan bekerja untuk kita. Kalau lembu tu ataupun kerbau itu kerjanya bajak sawah, hak kerbau bajak ni tak ada zakat. Hak kerbau yang bajak ni tak ada zakat, tak ada wajib zakat. Hamba ni dia bekerja untuk tuan, maka hamba ni tak ada zakat. So lembu tak ada, lembu yang kita pakai untuk tunggang, naik lembu pergi kedai mamak, naik lembu. Maka hak ni tak ada
zakat. Melainkan harta yang amwalun namiyah awil ma'idatil linnama, melainkan harta yang kita simpan untuk dikembangkan. Apa maksud dikembangkan? Meniaga, saham, apa-apa semua yang bertujuan nak tambah, naik, mengembang, berkembang harta itu, itu ada zakat. Amal amwalul ma'idatil lil qaniyyati wal isti'mal, adapun harta yang kita pakai, maka itu fala zakata fiha, tak ada zakat. Ini hadisnya. Okey, masalah syari' al-hakim al-amwal al-qaniyyatu allati la zakata fiha bil 'abdi al-mu'id lil khidmah. So dalam bab ni hamba yang kita ambil, hamba ni memang hamba ni khidmat untuk tuan lah. Wal faras, kuda yang kita naik, maka haza dalil. Yang ketiga, haza dalilun ala mabda, inilah dalil menjadi prinsip dalam zakat yang mana wa annaha inna furidat muwasat bainal aghniya wal fuqara wa annaha la tajibu illa fi malin nam. Maka ini mabda zakat, ini prinsip zakat, yang mana harta yang kita pakai tak dikenakan zakat. Yang mana harta yang kita pakai, bukan pakai, kita simpan, kita dagangkan, kita berniaga, kita supaya dia berkembang, dan ada zakat. 4. Inilah dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, bahawasanya salah satu dalil yang menyatakan tidak wajib zakat harta emas perhiasan wanita, zakatul huli, emas bini kita 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 10 rings. Ada zakat tak? Emas memang ada zakat, tapi huli, emas perhiasan. Kalau ayam emas kalau ayam mah adalah disimpan ayam mah tu, mah ternak ayam. Dalam haiwan ternakan kita sebutkan tadi, ada kambing, ada unta, ada lembu, dan adik-beradik lembu, kerbau. Seladang? Ayam? Ayam tak ada. Tapi dia ada perusahaan ayam dan telur ayam. Ada tak? Adalah. Sebab ayam dia itu ard litijarah. Dia punya ayam adalah harta perdagangan, bukan ayam tunggang. Bukan ayam duduk rumah, dua tiga ekor kat geban dia, kek. Tak ada lah. Dia ada geban ayam belakang rumah. Ayam dia dah mencapai 50 ekor. Ada zakat tak? Tak ada lah. Tak ada. Nak jual pun dia makan tak cukup. Maksudnya ayam bela untuk makan sendiri, itu tak ada zakat. Tapi dah besar dah ladang ayam dia tu, reban ayam dia, sampai habis satu semenyih bau busuk. Rumah je mahal tapi tempat busuk. So hak ni ialah perdagangan, perniagaan. Dia masuk dalam bab perniagaan. Banyak mana je yang dia ada. Pada asalnya tak ada lah. KFC, tara KFC tu mesti ladang. Ladang besar.
Memang kalau tak ada ayam, tak ada lagi KFC. Kedai ada setakat 50 ekor simpan, habis ayam dah kena beli pula. Okey. Patah balik. Zakatul huli. Zakat emas perhiasan. Maka antara dalil yang menyatakan emas perhiasan wanita yang dipakai, sebab tu semua jabatan-jabatan agama kita, jabatan zakat, ada tulis yang dipakai tak ada zakat, yang disimpan ada zakat. Tapi dah banyak dah jabatan berfatwa ada. Ini khilaf di kalangan ulama. Okey. So zakatul huli al-ma'idatul isti'mal, yang digunakan untuk dipakai, awil ariyah li'annahu dakhil tahta hadha ad-dabit min dawabit zakat. Maka harta emas yang bini kita, mak kita, adik kita pakai itu, maka dia masuk dalam hadis ni, iaitu laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi sadaqah. Tak ada bagi atas orang Islam itu pada hambanya ataupun kudanya itu sedekah. Maksudnya benda yang dipakai. So benda yang dipakai tidak ada zakat. Inilah antara dalil yang digunakan oleh jumhur, majoriti ulama yang menyatakan zakat huli, zakat emas hiasan, emas perhiasan wanita yang dipakai tak ada zakat. Yang dipakai tidak ada zakat. Kerana dia masuk dalam dhabit ini. Dia masuk dalam dhabit ni. Qala Syekhul Islam, "Asy-syari'u 'anni bi bayan ma tajibu fi zakat li'annahu khariju 'anil asl, fayahtaju ila bayan, wa ma la tajibu fihi la yahtaju ila bayan bi asli 'adamil wujub." Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syariat asy-syari'u 'uniya bi bayani ma tajibu fihi zakat. Syariat datang menjelaskan apa yang wajib kena zakat. Li'annahu khariju 'anil asl. Kalau sekiranya benda tu keluar daripada asal, maka datang syariat menjelaskan ada zakat. Fayahtaju ila bayan, perlu kepada penjelasan. Wa ma la tajibu fihi la yahtaju ila bayani. Yang mana yang tak perlu kan, maka dia tak ada bayan, tak ada keterangan. Bi asli adamil wujub, maka dia balik kepada asal tak wajib. Asal wajib ke tak? Asal tak wajib. Maka datang hadis mengatakan 5 ekor unta wajib zakat. Datang hadis 30 lembu wajib zakat. 40 ekor lembu musinnah. Dalil. Kalau tak ada dalil, asal ada zakat tak? Tak ada zakat lah. ففي الصحيحين ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال النووي وغيره هذا الحديث أصل في أن أموال الغنية لا زكاة فيها. Berkata Imam Nawawi, ini hadis asal kepada harta benda yang dipakai tidak ada zakat padanya. فهو قول العلماء من السلف والخلف. Dan ini adalah qaul ulama di kalangan salaf dan khalaf. Tapi hadis ni, pandangan ini majoriti kita kata, jumhur ulama. Antara jumhur itu ialah Malikiyah wa Syafi'iyah. Ada di sana pandangan yang kata wajib zakat. Harta emas perempuan perhiasan wajib zakat. Wajib zakat. Kerana keumuman dalil. Itu walladzina yaknizuna, orang-orang yang menyimpan, yaknizuna fi dhahabi wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Makan wajib keluar tu, diancam neraka. Umum orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Tak kira lah, dia kata emas dan perak. Semua emas dan perak wajib zakat. Sama ada dia itu dipakai kah ataupun disimpan kah, wajib zakat. Wajib
zakat. Barang yang disimpan untuk dikembangkan. Misalnya saya ambil contoh kedai runcit. Bila ada seorang tu dia ada kedai runcit, maka banyaklah barang yang dia kena prepare kan untuk dijual kan. Runcit. Kemudian zakat tu dibayar berdasarkan kadar yang disimpan ataupun setelah ada keuntungan dan rugi plus minus tahun dia maknanya barang yang tersimpan tak ada zakat. Zakat perniagaan lah. Maknanya kadar untung jual beli dia tu lah. Perniagaan zakat perniagaan. Tak kira lah dalam kedai dia tu semua ada. Mak bapak budak dia tak jual. Yang lain semua ada. Maka semua tu dikira lah. Maksudnya taklah dikira tepung. Dah lah sekali lah semua. Sekali kat kedai dia tu berniaga tu, maksud dia keluar zakat perniagaan. So zakat perniagaan ada. So cara perkiraan macam mana? Dia nak kira keuntungan saja misalnya bulan Akan datang nanti. Banyak lagi ni. Hak ni kita pergi asal dulu. Itu binatang. Tak binatang. Lepas binatang, pokok-pokok pula. So, macam kita sebut tadi, mazhab Hanafi wajib. Emas perempuan wajib. Disebut juga oleh Ibn al-Munzir, Al-Khattabi, maka wajib zakat emas wanita. Termasuk Ibn Hazim. Termasuk Al-Imam Ibn Hazim. Syekh Al-Albani rahimahullah juga mewajibkan. Syekh Al-Albani juga mewajibkan zakat emas perhiasan wanita. Dua-dua kumpulan ini ataupun dua pandangan ini khilaf mu'tabar. Dua-dua ada dalil. Bagi yang mengatakan wajib tadi macam ayat Quran tadi tu, orang-orang yang menyimpan emas dan perak umum, maka wajib atasnya keluar zakat. Kemudian beberapa asar yang lain seperti hadis idza balagha khamsu awaq, apabila mencapai 5 awaq. Awaq ni nilaian mata wang. Cukup 5 awaq wajib zakat. Dalam satu asar Aisyah radhiyallahu anha, la ba'sa bilubsi al-huli, tidak mengapa untuk memakai al-huli, iaitu emas perhiasan ni, idza u'tiya, apabila dia keluarkan zakat. Bagi ulama jumhur yang menyatakan tidak ada, dasarkan hadis yang kita baca, hadithul bab. Kemudian mereka menjawab bahawa ayat Quran yaknizuna adh-dhahabi wal fiddah tak termasuk dalamnya al-huli. Kerana al-huli tidak dinamakan kanzun. Huli, perempuan pakai emas perhiasan itu tidak dinamakan barang simpanan kanzun, harta karun, harta yang disimpan. Ayat itu menyatakan harta emas yang disimpan. Adapun huli tak masuk dalam ayat tu. Ayat tu umum. Kemudian tak ada hadis yang sahih yang mewajibkan zakat huli. Imam Ibn Jauzi kata, Asy-Syaukani kata, tak ada di sana hadis yang warid yang sahih. Semua hadis-hadis yang mewajibkan zakat emas perempuan ni, huli ni, adalah dhaif. Oleh kerana dhaif, hadis-hadis yang mewajibkan keluarkan zakat perhiasan wanita ini dhaif, maka sebab itu jumhur kata tak ada emas wanita yang dipakai, tak ada zakat. Begitu juga disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, wahai wanita, bersedekahlah, maksudnya keluarkan sedekah, walau min hulihinna, walau daripada harta emas perhiasan kamu. Wahai sekalian wanita, keluarlah sedekah walaupun daripada emas perhiasan kamu. Apa makna dia? Bermakna emas perhiasan tak wajib. Faham tak ayat tu?
wahai sekalian wanita, keluarkanlah sedekah walaupun dengan al-aslu, asalnya tak ada, asalnya emas, bawa keluar sedekah lah sedekah, walaupun terpaksa guna perhiasan yang korang pakai. Bermakna emas huli yang perhiasan wanita tu tak wajib zakat, tak wajib zakat. Sebab ayat yang Nabi sebut tu walau. Kalau dia wajib, takkan Nabi sebut walau. Keluarlah sikit pun halal, walaupun sikit daripada cincin emas kau tu, keluarlah sikit. Bunyi macam wajib, tapi dia tidak jazam, dia tidak hatam, dia tidak ala sabilil ilzam, dia tidak atas bentuk jazam, bentuk qat'i, tak. Dia digalakkan. Digalakan. Itu perkataan tu. Galakan. Perempuan, keluarlah sedekah walaupun terpaksa bagi gelang kau. Digalakkan. Dia galakkan. Kemudian ada asar daripada Aisyah radhiyallahu anha, disebut oleh Imam Malik dalam Muwatta', adalah banatu akhiha, mereka memakaikan anak-anak perempuan mereka itu huli, iaitu huli yang mana dia bagi pakai tu, dia kata fala takhrujuhunna az-zakat, tak payah keluarkan zakat. Asar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Asar daripada Asma dalam riwayat Ahmad, Daraqutni wal Baihaqi, tahalli banatiha, bagilah anak-anak perempuan kamu ni pakai perhiasan emas tu, bizahab, dengan emas, wala yuzakki, dan tidak dizakat, sebab tu kata Syekh Marzuq At-Tarifi, kata emas huli, emas perhiasan wanita ini yang mustakmal, yang dipakai itu huli, tidak wajib zakat walau kana kathiran, walaupun banyak, walau kana kathiran, idza kana yalbasu walau fil munasabat, walaupun emas yang dipakai itu bila ada majlis saja, walaupun emas yang dipakai itu ada kedua kahwin baru pakai, baru dia pakai emas itu. Alas sahih, atas pandangan yang sahih, dan itu adalah pandangan aksar, banyak di kalangan para sahabat, dan juga jumhurul ulama, majority ulama. Okey, berikutnya yang terakhir, walaupun jumhur kata tak wajib, tapi para ulama sebut min babil ihtiyat, dari bab berjaga-jaga, keluarkanlah. Nak selamat. Untuk keluar daripada khilaf ulama ni, dia khilaf muktabar untuk keluar daripada khilaf ulama ni, kira keluarkanlah zakat. Maka bila kita keluarkan zakat itu, walaupun mungkin kita berpandangan tak wajib, tetapi itu adalah ahwat, itu lebih selamat untuk kita, kerana khilafnya tu kuat. Khilaf antara dua ni kuat ni. So kalau sekiranya kita duk pening kepala nak keluar ke tak nak keluar, baik keluar. So bila kita keluarkan, selesai masalah. Tak ada kita duk terbelenggu, boleh keluar, kena keluar ke tak, keluar ke tak. Baik keluar, ustaz ni ustaz wajib tak, ustaz ni kata tak, ustaz wajib tak, ustaz ni kata ya, akan pening. Baik keluarkan aja. Maka dia berdasarkan nisab lah, nisab emas. So nisab emas kalau tak capai lah. Sebahagian negeri seperti Perlis dan sebagainya, mereka meletakkan dah nilaian berapa dah, berapa kilo, saya tak ingat, boleh cek nanti. Berapa kilo dan sebagainya, yang kalau mencapai berat itu keluarkanlah. So banyak juga jabatan mufti telah fatwa wajib. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nanti kita sambung
Hadis yang ke-497. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.